ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih pada sahabat-sahabat Abel. Hari ni saja nak panggil apa, nak sembang santai sembang betul ke? Okey, apa je lah. Okey, malam ni Abel bermalam dekat kat mana? Bukit Fraser. Okey, Bukit Fraser. Ramai juga datang dan buat barbecue. Lepas tu ajaklah member ni datang, suruh dia bawa member dia seorang lagi. Aman nama dia, tahu-tahulah kan dekat Bukit Fraser ni perjalanan dia ni orang kata agak menakutkan juga. Abang ingat kan dia mari berdua, rupa-rupanya dia datang seorang daripada Ampang mari ke Bukit Fraser ni 2 jam. Tahu-tahulah kan lepas pada Kuala Kubu Baru ni memang jarak, memang jalan ni sangat-sangat orang kata menakutkan lah kalau seorang. Kalau naik kereta okey lagi lah. Ini dia naik motor, tengok-tengok dia naik motor. Allahu Rabbi kata, dia ni memang seorang yang berani, sangat-sangat berani lah. Bagi Abel tahu, ada juga ramai juga sahabat-sahabat Abel yang berani, tapi kita macam respect lah. Orang-orang berani macam ni dia tak takut hantu. Dia kata dia takut kat Tuhan dengan takut apa, binatang. Takut haiwan melintas. Haiwan melintas. Okey, jadi dia cerita, Abel ada tanya dia lah, takut tak semasa on the way mai sini, tapi dia kata memang dia tak takut hantu, tapi dia takut kok ada binatang, ada haiwan liar, haiwan berbisa. Dan memang betul bila dia takut kat benda tu yang datang. Men cerita sikit mana, kenalkan diri dulu lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Abdul Rahman. Pertama sekali saya ucap terima kasih kepada Abis Seram kerana menjemput saya pada malam ni. Okay, pertama sekali saya nak cerita, bukanlah saya kata tak takut pada makhluk halus ataupun hantu ni lah. Kalau boleh kita nak minta dijauhkan lah kan. Cumanya saya risaukan yang lebih membimbangkan adalah takut ada haiwan melintas secara tiba-tiba. Ialah dalam keadaan gelap dan pantulan cahaya pun kurang. Saya tak dapat jumpa banyak lampu jalan. Kemudian ada sekali tu saya terserempak lah dengan seekor makhluk ni. Tapi tak berapa jelas lah sebab mungkin lampu saya pun tak berapa nak tinggi. Dan bila saya suluh tu, seakan-akan seekor kucing, tapi dia agak besar dan tinggi. Cumanya saya tak dapat nampak kepala ni yang lebih jelas lah. Membuatkan saya nak berbatah balik tengok, tapi saya fikir saya teruskan perjalanan lah. Memang betul berani lah budak ni. Boleh dia nak patah balik, dia nampak binatang besar, seakan-akan kucing, tapi dia tak nampak kepala binatang tu. Lebih jelas lah. Dengan lebih jelas sebab motor dia mungkin motor laju. Dekat kawasan mana ni, Man? Sebelum Pertak tak silap. Sebelum Pertak, mana dia dekat area Empangan Kuala Kubu Baru. Kawasan Kuala Kubu Baru. Betul. Kawasan dia juga tu. Dia lepas pada kuih Hindu. Kan? Sebab perasan ada orang mancing tepi jalan tu. Ya, kawasan tu. Jadi mungkin anjing ke, mungkin sesuatu. Kadang-kadang benda makhluk halus ni dia menjelma bentuk binatang. Ada member Abel Nizam, member Abel Nizam, dia pernah cerita dekat Bukit Tujuh. Dulu punya cerita lah, sebelum highway CSR siap. Jadi dia dengan member dia ni naik kereta wajar melalui Bukit Tujuh. Bukit Tujuh di Merapuh, Kelantan ni memang sangat, orang panggil sangat popular dengan kisah seram lah. Jadi masa tu masa dia tengah bawa kereta pukul 1 pagi tu, tiba-tiba dia tengok ada kereta di tepi jalan 2 biji baru lepas aksiden. Orangnya dah tak ada dah, tapi tidak di biasa
accident orang towing kan. Ini tak, kereta tu duduk tepi jalan dan dia perlahankan kereta dia. Masa dia perlahankan kereta dia ni, tiba-tiba dia nampak seekor babi melintas depan kereta dia. Yang peliknya, babi tu bila dia melintas ni, bila dia nampak babi ni, dia dah break dah kereta dia. Dia duduk tengah-tengah jalan ni, babi ni melintas, dan sampai tengah jalan kat line putih tu dia berpaling. Bayangkan boleh ke babi ada leher nak paling kan? Dan dia tengok bukan muka babi, macam muka orang. Alamak. Itu Nizam cerita lah. Tapi itu lagi serap jugalah. Sebelum Gua Musang jalan. Dia Bukit kalau Bukit Tujuh, kalau daripada Kuala Lumpur ni, dia sebelum Merapuh. Sebelum Merapuh dan sebelum Gua Musang lah, tu Bukit Tujuh. Tapi sekarang kebanyakan orang dah lalu jalan yang panggil jalan highway CSR lah. Jadi ada lagi masa tu? Lepas pada yang saya nampak seakan-akan kucing besar tu, saya ada terlanggar seekor ular lah. Ular tu saya perasan agak panjang dan saiz dia tidak begitu besar lah, seperti pipe air tu je. Tapi saya tak sempat nak elak. Saya rasa saya ada pijak dia lah. Kemungkinan saya yakin tu memang seekor ular yang betul panjang lah. Betul yang panjang lah. Tayaman lalu juga atau time dia nak melintas lah? Dia dah di tengah jalan dah. Dia dah ada duduk tengah jalan. Dia buat Roblox situ ke apa? Mungkin dia dah nak melintas tengah jalan, tapi dia dah separuh jalan lah. Tak tahulah apa kalau apa tu. Warna hijau. Hijau lah last saya nampak. Jarang ular kalau hijau tu. Hijau atas bawah putih. Macam tu lah apa yang saya nampak. Pelik juga ular hijau bawah putih tu. Ya. Tu yang saya nampak lah. Kawasan mana tu? Itu dah Fraser Hill dah. Dah masuk Fraser dah? Masuk Fraser lah. Tapi jalan Fraser ni tambah-tambah nak masuk tempat yang Nabil sewa dekat rumah penginapan persekutuan ni, di atas bukit. Laluan dia ni memang kita akan lalu rumah Johor dulu, rumah Johor, lepas tu lalu kat mana lagi? Agrobank semua. Agrobank punya rumah apa semua. Dan dia ni macam hujung sekali. Dan atas bukit, dan dekat sini dia cuma ada 2 blok, blok A dengan blok B. Jalan nak masuk ini memang scary juga. Memang gelap, kiri kanan ni memang gaung. Jadi berani betul aman. Tu habis terkejut, dia datang seorang naik motor. Selain dua tu ada rasa benda lain tak? Takat ni tak ada lah. Tak ada lah. Itu je lah. Tapi itu kita tak tahulah. Itu jelmaan ke ataupun memang itu betul-betul kucing ke anjing ke. Saja kita nak sembang cerita-cerita seram. Sebab tu membuatkan saya tertarik lah apa benda tu. Nak tahu. Tapi nak patah balik. Nak patah balik. Tapi saya tak patah balik lah. Nasib baik tak patah balik. Kalau tak takut tak sampai. Okey, mana ada cerita-cerita seram lain? Pernah alami cerita seram? Kisah seram mana pernah? Dekat dalam hidup saya tak pernah nampak pun lah. Nampak pun tak. Apa kisah pun tak ada. Tak ada kisah seram. Sedih juga tak ada cerita seram. Tak ada kisah seram juga. Tapi adik Aman boleh nampak benda tu. Ada orang panggil hijab terbuka juga ke macam mana? Adik perempuan saya ni dia seorang pelajar di sebuah universiti di Terengganu. Dan dia pernah cerita kat saya, dia pernah kena dia terkandas lah sempena PKP. Masa tu dia tak dapat nak balik, tak boleh rentas negeri. Betul. So bila dia duduk dekat hostel ni, selain daripada dia stres sebab tak boleh balik kampung, stres kena ganggu dengan hantu juga. Dan dia seorang kan pula tu. Keseorangan. Dia kena pecah-pecah blok bilik apa semua, tak boleh nak sekali kan. Lepas tu ada cerita Man. Jadikan cerita je lah. Bila seorang-seorang ni dia pula boleh kadang dia boleh nampak benda tu. Dia pernah diganggu sekali dengan apa yang dicerita. Dia pernah nampak lembaga hitam lah di sebelah tingkap, dan keadaan masa tu angin kuat, hampir mungkin nak hujan. Dan dia cerita hampir lemah semangat jugalah. Tapi dia buat keputusan untuk pejamkan mata dan terus tidurkan. Jadi dia nampak makhluk hitam lah. Makhluk hitam di sebelah tingkap. Sebelah tingkap. Hantu ni biasa dia berupa hitam atau berupa putih kan? Itu yang dia favorite dia punya colour baju kan? Kadang-kadang ada juga yang nampak warna merah semua. Mungkin masa tu dia tukar uniform ke apa, tak tahulah ya.
Okey, yang satu lagi cerita tu mana yang adik yang belajar dekat UiTM. Macam mana cerita dia tu? Oh, yang tu dia sekali tu dia jalan di sebuah koridor. Itu masa dekat U lah. Masa dekat U juga di Dungun, Terengganu. Jadi dia cerita dia nampak sebuah lembaga ni sedang melihat di jendela di tingkap kan. Tapi dia tak nampak yang adik saya tengah nampak dia. Macam tu. Oh, maknanya dia lembaga tu dia duduk di luar tingkap. Dia pergi dia tengah tengok tingkap keluar lah. Oh, adik tu duduk belakang hantu tu. Ya, duduk belakang hantu tu dekat koridor. Macam mana rupa hantu tu? Dia cerita seakan-akan cantik lah, tu je lah. Dia tak ingat pula dia. Oh, hantu cantik. Tapi okey jugalah kalau nampak yang cantik. Kita cuma risau takut nampak yang hantu berupa bini kita satu, kita takut. Lepas tu hantu yang berupa buruk kan. Itu kita risau tu. Risau tu. Jadi Abel pun masa di universiti ada satu kali, saya ingat Abel lah, Abel kena tindih. Orang kata kena tindih ni lumpuh sementara kan, atau lumpuh semasa tidur. Bagi Abel pendapat orang tu sebab dia ada kajian sains, dia bagi tahu, dia panggil apa, sleep paralysis lah. Sleep paralysis ni dia kelumpuhan semasa tidur. Dia punya kita punya otak dengan kita punya anggota badan ni dia tak synchronize. Dia tak apa dia panggil, dia otak dengan anggota badan kita dengan saraf kita tu dia tak selari. Maknanya dia bila tak selarinya kita rasa macam kita tahu semua, kita tahu nama kita tahu kita duduk kat mana, kita tahu hari tu hari apa semua kita tahu, dan kita boleh buka mata, kita boleh nampak, tapi kita tak boleh nak bergerak. Kita rasa kena tindih, kita berhalusinasi, dan kita nampak makhluk-makhluk yang menakutkan. Dan itu daripada aspek sains, dia bagi tahu itu adalah lumpuh semasa tidur lah. Itu boleh diterima lah benda tu. Dan orang kata kena tindih ke hantu pun Abel rasa Abel boleh terima, sebab Abel ada pengalaman. Abel ada pengalaman tu, masa tu Abel daripada kampung sampai di Chanlun, Kedah. Abel belajar dekat UM, sampai di Chanlun, Kedah tu stesen bas tu rasa dalam pukul 4 lebih, pukul 5 lebih pagi lah. So kita dapatkan kereta sewa, bawa balik. So kereta sewa hantarlah ke UUM, College Pernas masa tu tahun 2000. Jadi Abelnya orang lain tak datang lagi. Kita first semester lah, first sem. So dalam bilik tu ada 4 katil lah, 2 katil double decker, 3 tu kosong. Jadi Abel masuk dalam pukul 6 pagi lah. Masuk pukul 6 pagi, biasalah kita penat badan, tak ada nak ambil air semayang ke, tak ada nak cuci muka, tak ada nak cuci kaki, teruslah tidur. Tidur, tiba-tiba dengar bunyi kucing nak bergaduh tu. Kucing nak apa dia panggil, kucing nak bertengkar, apa dia panggil, kucing yang meow semua kan. Jadi kucing nak bergaduh kan, dia bunyi macam kuat kan, dan menakutkan. Tapi jarang sebenarnya kalau kucing pukul pagi-pagi, pukul 6 pagi, 5 pagi nak bergaduh kan. Tapi Abel dengar suara kucing bergaduh. Dan kucing tu suara dia bertukar jadi suara M. Nasir. Dia nyanyi lagu Hati Emas. Bunyi kelakar, tapi ni cerita betul, memang terjadi pada diri Abel. Dia menyanyi lagu Hati Emas. Suara kucing tu bertukar suara M. Nasir, suara garau, suara kasar, suara M. Nasir. Dan dia menyanyi tu, tiba-tiba Abel dah tak boleh gerak dah. Abel buka mata, Abel nampak gelap saja. Dan masa tu Abel dah start baca ayat kursi. Dia ikut benda tu, sumpah lillahi, dia ikut benda tu. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dia ikut Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ayat last kali tu memang dia tak boleh ikut. Dan bila dia tak boleh ikut tu, dia lepas ke Abel boleh bangun. Dan itu cerita seram yang Abel kena tindih. Kenapa Abel kata kena tindih ni? Sebab gangguan hantu juga. Abel ada bukti, ada pengalaman Abel masa tu. Abel dengan cousin ni jenis dia boleh dapat rasa, dan dia boleh dapat tengok sesuatu
makhluk ni, tapi tak selalulah. Kalau Tuhan bagi dia boleh tengok, hari tu dia boleh tengok. Dan masa tu kita orang ni daripada Kuala Lumpur sampailah di tapuk rumah Abel masa tu. Jadi sepupu ni jenis dia penakut juga. Jadi dalam rumah kita tu masa tu sewa di Heritage Jalan Pahang. Jadi masuk dalam rumah tu tidur katil besar, dia tidur sebelah. Dan masa tu Abel dah kena tindih dah. Abel kena tindih dah, tak boleh bergerak dah. Dalam pukul 5 pagi juga masa tu. Tak boleh bergerak. Dan kita bila tak boleh gerak, kita bila tak boleh gerak kena tindih hantu. Kita baca ayat kursi. Dia pun kena tindih juga pada masa yang sama. Faham tak? Kita duduk dekat-dekat dengan dia macam kita duduk sebelah-sebelah kan. Selisih macam tu. Dan bila Abel dah habis baca ayat kursi tu dah boleh lepas, kita menjerit. Bila kita menjerit tu dia menjerit juga. Tanya kenapa menjerit? Tanya bapa menjerit. Bapa mentepik. Oh dia kata, aku nampak ada hantu raya duduk di pintu bilik. Bila aku buka mata, aku nampak hantu raya duduk di pintu bilik ni. Tiba-tiba dia mari kat aku, terus tak boleh gerak. Maknanya Abel sekali dengan dia. Maknanya kita sama-sama kena tindih masa tu. Dan bila benda tu lepas, bila kita baca ayat kursi, dua-dua terlepas. Itu Abel kata kena tindih tu. Kita percaya yang sains buktikan yang sleep paralysis tu. Dan pendapat orang tua, pendapat ustaz-ustaz yang bagi tahu kena tindih ni merupakan satu gangguan pun kita kena terima sebab ilmu Allah ni luas kan. Betul. Kita tak tahu, kita tak boleh pakai kita punya buah fikiran saja. Pakai ikut logik pun tak boleh sebenarnya bab-bab macam ni. Betul. Aman kena tindih tak pernah? Oh, saya tak pernah. Tapi aman ni. Tapi saya nak tanya habis seram kan. Apa ada buat apa-apa tak sebelum kena tindih tu? Maksudnya ada ke hutan ke macam tu? Sebenarnya Abel banyak-banyak masuk hutan tak pernah kena tindih. Banyak-banyak masuk hutan tak pernah kena tindih. Abel kena tindih salah satu sebab kita berpindah nak cakap berpindah alam. Berpindah alam ni mati kan. Abel kena tindih, kebanyakan kena tindih sebab stres. Bila kita stres ni senang kena tindih. Kita letih, kita penat, macam kita balik daripada kampung sampai di rumah kita, tiba-tiba badan rasa penat, kita tidur mudah kena tindih. Okey, dua-dua ni bila kita penat, kita letih, kita stres, masa itulah benda halus ni dia boleh nak kontrol diri kita. Masa tu itu kita tengok time budak nak exam kan, nak SPM, nak PMR, masa tu ramai kena histeria pula berjangkit-jangkit. Sebab apa? Sebab salah satu dia stres. Dia stres nak exam. Masa itulah banyak yang kena histeria. Dia jadi lemah sekejap. Ya, dia jadi lemah. Benda tu boleh masuk dalam tubuh dia. Bila jiwa dia dah kacau, dah kosong. Macam kalau jiwa kita penuh, contoh selalu mengaji, baca Quran dan selalu happy kan. Benda tu susah nak kontrol kita. Dan soalan tadi apa dah? Abang dah jawab dah? Dah jawab. Ada jawab tanya mana kita kena tindih kan? Apa yang Abel ada buat lah macam. Itu satu lagi berpindah tempat tidur. Pengalaman Abel kena satu lagi di rumah mak saudara Abel di Tanjung Aru di Sabah. Sabah. Masa tu baru sampai landing flight pun dah pukul 5 dah. Mungkin penat. Tidur rumah dia lah dekat Tanjung Aru ni, rumah dia tingkat 2. Dan pakai cermin echo kan, cermin echo. Abel ni jenis kalau tidur Abel akan buka tingkap sebab nak suruh masuk udara sejuk kan. Jadi masa tu anak buah cakap dah macam ada benda, dia pernah nampak ada benda putih kakak cantik ya, duduk di dia rumah dia ni dekat tingkap Neko tu dia ada macam zinc kat bawah ni parking kan. Jadi dia cerita kat Abel dia nampak benda tu dan Abel buat tak tahu je. Bila Abel tidur tu malam tu pukul 1-2 pagi, mungkin sebab kita penat dan kita baru tempat baru kan, ada benda peluk daripada belakang. Abel masa tu tak pernah kena peluk, kan teruna lagi masa tu, tak pernah kena terpeluk. Dia peluk daripada belakang ni, rasa makin lama makin kuat dia peluk. Bila dia kuat tu kita nak paling belakang dah tak boleh dah. Baca ayat kursi baru benda tu lepas. Tak tahulah benda tu adakah kakak cantik ke ataupun wallahu alam. Itu Abel cerita satu sebab contoh sebab kita penat.
sebab kita stres. Abang nak exam STPM, so tidur pun lambat, tidur lewat. Masa tu dalam pukul 1 pagi tidur, dah kita banyak study, dan tidur pukul 1, pukul 2 terbangun sebab nak buang air, nak kencing. Jadi bangunlah, pergilah toilet, rumah kat kampung lah, pergi ke toilet dan buang air kecil, terus tidur. Terus duduk atas katil lah. Terus duduk atas katil tu tak sampai seminit, abang dah tak boleh gerak dah. Bila tak boleh gerak tu, buka mata, kita nampak mak kita datang, ibu kita datang. Dia datang ni, dia tarik kaki abang ni, nak jatuh dah atas katil ni. Abang pegang Kepala katil? Bukan kepala katil, pegang cadar. Oh, cadar. Cadar ni abang pegang, abang tarik. Memang tertarik sekali dengan cadar. Mak abang tarik ni nak jatuh, dah sampai kat bontot dah. Masa tu dah tendang dah, dan dia lepas. Mak abang lepas tu, abang buka mata, abang tengok betul-betul rupanya abang kena tindih, dan mak abang tak ada pun sebenarnya. Dan bila tengok dekat cadar tu, cadar tak bergerak pun. Tapi memang betul-betul kita rasa benda tu kena tindih. Ini jadi cerita bak kena tindih pula kan. Jadi kita nak cerita pasal perjalanan ke Bukit Fraser, tapi tak apalah sebab kita nak santai-santai, nak sembang-sembang, nak kenalkan member abang ni aman. Dan abang, dia suara dia sedap sebenarnya, suara dia orang panggil serak-serak basah kan. So abang minta dia jadi penyanyi ke, jadi qori untuk baca Quran ke, ataupun buat YouTube ke, channel YouTube kan. Betul tak man? InsyaAllah. Ada lagi man nak cerita ke, nak apa ke, nak tanya ke apa ke? Setakat ni tak ada lagi. Jadi itulah sembang-sembang kita malam ni. Jadi dah tengah malam dah, pukul apa dah man? Dah 12.30. Dah 12.30 dah. Jadi kat sini pun sejuk jugalah. Dan kiri kanan pun ada pokok bulu, ada pokok besar-besar sini. Agak tak ada apa-apa yang menakutkan lah malam ni. Tak ada. Jadi dia nak balik malam ni. Jadi abang akan cakap dia tak payah balik lah, tidurlah sini, esok kerja. So pagi-pagi esok je pukul 5 pagi tolak lah. Pukul 5 pagi, pukul 7 sampailah di Ampang, terus masuk kerja. Itu jangan balik malam ni man. Betul, insyaAllah. Okey, itu saja. Terima kasih man. Itu sama-sama. Habis seram. Okey, assalamualaikum.